Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Cikgu harap semua sihat dan semua kita dapat jalani PDPR ni dengan baik, happy dan paling penting sekali jangan stres-stres. Okay. Baiklah, untuk hari ini sebelum cikgu masuk kepada pembelajaran kita, cikgu nak imbas kembali apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay? So, apa yang kamu belajar sebelum ni dalam subtopik 2.2 pemfaktoran ni kamu dah belajar konsep faktor dan pemfaktoran. Okay, dalam konsep pemfaktoran tu kamu dah belajar konsep pemfaktoran. Pemfaktoran tu apa? Pemfaktoran tu proses untuk kita kenal pasti faktor bagi sebutan atau ungkapan algebra tu. Okay, kemudian kita dah belajar juga faktor sepunya. Faktor sepunya tu faktor yang sama antara faktor bagi ungkapan atau sebutan ungkapan algebra tersebut lah. Okay, kemudian faktor sepunya terbesar pula adalah faktor terbesar dalam kalangan faktor sepunya. Okay, faktor sepunya terbesar, sebenarnya kita nak cari faktor sepunya terbesar, kita boleh gunakan pembahagian berulang. Okay, itu adalah konsep faktor dan pemfaktoran. Kemudian kamu dah belajar juga pemfaktoran ungkapan algebra menggunakan pelbagai kaedah. Ya, ada 4 kaedah yang kita dah belajar. Ingat balik, yang pertama kita belajar menggunakan FSTB. FSTB menggunakan, jadi kita menggunakan pembahagian berulang. Kita buat pembahagian berulang. Kemudian kamu dah belajar juga menggunakan beza antara dua sebutan kuasa dua sempurna. Okay. Kalau yang ni kamu kena ingat bentuk ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Bila dah dapat bentuk ni, okay, bila dapat satu ungkapan algebra, jadikan dia dalam bentuk A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kemudian barulah kita boleh faktorkan, jadikan A tambah B darab A tolak B. Pastikan A tolak A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sebab ni adalah beza. So beza kena tolak. Okay, kemudian menggunakan pendaraban silang. Menggunakan pendaraban silang, kamu kena ingatlah, kamu kena buat mula-mula sekali, buat rumah A, C, B. Kemudian bila dah buat rumah A, C, B, cari faktor. Kemudian dah cari faktor, darab silang. Kemudian darab silang, tambahkan hasil darab silang tu dapat tak nilai untuk sebutan B. Kalau dapat, betul. Kalau salah, kalau tak dapat, cuba lagi dengan faktor yang lain. Okay. Kemudian last sekali adalah menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Kalau yang ni kamu kena ingat bentuk ni balik. Okay. Bentuk ni lah AB tambah AC tambah BD tambah CD. Okay, kalau yang ni apa yang kita kena ingat pertama sekali langkahnya adalah kita kena gabungkan dua sebutan ataupun dua sebutan yang ada faktor sepunya. Kalau macam ni AB tambah AC ada satu faktor sepunya lah kan, iaitu A. Kalau BD tambah CD ni pun ada satu faktor sepunya, iaitu D. Jadi kita gabungkan AB tambah AC dalam satu kurungan, BD tambah CD dalam satu kurungan. Okay. Kemudian bila kita gabungkan, kita keluarkan faktor sepunya. Keluarkan faktor sepunya. Kalau yang ni A faktor sepunyanya, maka keluarkan A dekat luar, tinggal kat dalam B tambah C. Yang ni pun sama, keluarkan faktor sepunya, iaitu D, kemudian tinggal kat dalam B tambah C. Bila yang dalam kurungan ni, kurungan 1 dengan kurungan 2, dua-dua dah sama sebutannya, barulah kita boleh faktor. Dan kalau tak sama, kalau contoh yang ni B tolak C, apa perlu kita buat? Kita just ubah simbol dekat depan ni. Okay? Baiklah, tu untuk apa yang kamu dah belajar sebelum ni. Okay, untuk hari ni, cikgu nak teruskan lagi pembelajaran kita dengan standard pembelajaran untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pemfaktoran. Ini melibatkan kehidupan seharian lah. Kalau sebelum ni direct faktorkan ungkapan sekian-sekian, faktorkan ungkapan sekian-sekian menggunakan kaedah sekian-sekian. Jadi kali ni kita bagi tahu kita nak selesaikan masalah. Kita nak uji kamu kemahiran menyelesaikan masalah. Okay, so kita terus kepada contoh. Contoh ni kamu boleh rujuk juga dalam buku teks, muka surat. Buku teks, muka surat 33 nombor 6. Okay, boleh rujuk juga yang tu.
Okey, soalannya adalah lantai di sebuah bilik berbentuk segi empat tepat dan sebidang permaidani berukuran 3 meter panjang dan 2 meter lebar dibentangkan dalam sebuah bilik. Soalan A, hitung luas lantai yang tidak ditutupi permaidani. Kemudian soalan B pula adalah, ni B ya, silap. Hidayat ingin menutupi keseluruhan lantai bilik dengan permaidani yang sama saiz. Menyatakan berapa bidang permaidani yang perlu dibeli. Sekiranya nilai Y sama dengan 2. Okey. Lah, soalan ni dia kata lantai di sebuah bilik ni berbentuk segi empat tepat ataupun rectangle. Okey. Berbentuk segi empat tepat dan sebidang permaidani berukuran 3 meter panjang, panjangnya 3 meter dan lebarnya 2 meter. Okey. Panjang panjang lantai tu apa? Panjang lantai tu adalah 2Y tolak 1 meter dan lebar lantai bilik adalah Y tambah 2 meter. Jadi soalan A, dia nak hitung luas lantai yang tidak ditutupi permaidani. Apa perlu kita buat? Okay. Kita kena cari luas keseluruhan lantai. Kemudian kita tolakkan dengan luas sebidang permaidani tu. Permaidani kecil yang warna purple terang tu kan. Yang purple tua sikit tu. Kan. Yang tu. Cari luas keseluruhan lantai. Dah diberi panjang dan lebar lantai. Jadi kita darabkan. Kemudian tolakkan dengan luas sebidang permaidani. Luas sebidang permaidani tadi kita dah tahu panjangnya 3 meter, lebarnya 2 meter. Jadi darablah, dapatkan luas. Macam ni. Okay. Y tambah 2 darab 2, Y tolak 1, tolak 2 darab 3. Okay, ni adalah luas keseluruhan lantai. Y tambah 2 darab 2, Y tolak 1. Manakala 2 darab 3 ni adalah luas sebidang permaidani. Jadi macam biasa kita kembangkan. Akan dapat 2Y kuasa 2 tolak Y tambah 4Y tolak 2. Pastikan letak kurungan lagi ya. Tolak 6. Okay. Jangan lupa kembangan dan perfaktoran ni saling berkaitan ya. Ingat, kembangan kan perfaktoran adalah proses songsangan kepada kembangan. Okay. Kita kena ingatlah. Itu bila kita dah kembangkan, kita memudahkan sebutan Y dekat sini. Akan jadi 2Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 2. Kita buka bracket and letak tolak 6. Okay, dan dapatlah jawapan akhir adalah 2Y kuasa 2 tambah 3Y tolak 8 meter persegi. Okay, meter persegi ni unit bagi luas lah. Alright, ini adalah luas lantai yang tidak ditutupi permaidani kan. Okey, ingat ni Maksud cikgu take note lah dengan maklumat yang kita dapat dekat soalan A ni, sebab selalunya kalau penyelesaian masalah ni kita akan gunakan maklumat yang kita dapat dekat A ni untuk soalan B. Okay. So soalan B adalah Hidayat ingin menutupi keseluruhan lantai bilik dengan permaidani yang sama saiz. Nyatakan berapa bidang permaidani yang perlu dibeli sekiranya nilai Y sama dengan 2. Okay. Dia dah tutup separuh kan dengan 6 meter tadi. 6 meter persegi permaidani tu. Kemudian dia nak tutup keseluruhan lantai bilik dengan kapet permaidani yang sama saiz. So dia tanya berapa bidang lagi yang perlu dibeli sekiranya nilai Y sama dengan 2. Apa yang kita perlu buatlah, pertama sekali kita nilaikan dulu luas lantai yang tidak ditutupi permaidani tu. Kita dah dapat luasnya, kita nilaikan dia. Yang ni kan ungkapan algebra. So yang ni kita nilaikan dia sebab dah diberi. Sekiranya Y sama dengan 2. So kita nilaikan dia. Cuba nak nilaikan dia, kita gantikanlah. Y sama dengan 2 ni kita masukkan dalam tempat Y ni. Kat sini Y kan? Kita masukkan dekat tempat Y. Jadi 2 darab 2 kuasa 2 tambah 3 darab 2 tolak 8. Okay, 2 kuasa 2 sama dengan 4. 4 darab 2, 8. Tambah 3 darab 2, 6. Tambah 6 tolak 8. Jadi 8 tambah 6 tolak 8. Maka kita akan dapatlah nilai luas lantai yang tidak ditutupi permaidani adalah 6 meter persegi. Okey, saiz permaidani tu berapa? Saiz kapet tu adalah
Luas karpet tu juga adalah 6 meter persegi. Kat sini terdapat ni 2.3 6 meter persegi. Jadi kalau kita nak tahu berapa bidang permaidani yang perlu Hidayah beli, perlu kita buat, kita bahagikanlah. Bahagikan luas lantai yang tidak ditutupi permaidani ni dengan luas sebidang permaidani. Maka bahagilah 6 meter persegi bahagi 6 meter persegi akan dapat. Maka Hidayah memerlukan satu bidang permaidani untuk menutupi keseluruhan lantai. Okey. Dia dah ada satu dah, satu lagi dia perlukan. Dia perlukan satu je lagi untuk ditutup keseluruhan lantai. Okey. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham masalah ni, maksud cikgu kalau kurang jelas tentang masalah ni tak apa. Yang penting kamu jelas macam mana konsep pemfaktoran dan kembangan tu. Okey. So, nanti dah tengok video ni, cikgu nak kamu cuba buat live worksheet ni dan hantar segera lah. Sebab ni adalah soalan objektif saja, buat dan hantar segera. Kemudian jangan lupa juga buat homework dalam buku teks, muka surat 38, nombor 2A, B, G dan I. Dan nombor 4 lagi satu. Cikgu akan bagi dekat WhatsApp. Okay? So itu sahaja. Sebelum cikgu habiskan pembelajaran ni, tamatkan pembelajaran ni, cikgu nak ingatkan apa yang kita dah belajar hari ni iaitu penyelesaian masalah. Jadi nak menyelesaikan masalah pertama sekali kita kena apa? Apa kita kena buat? Kita kena kenal pasti dulu masalah tu apa. Apa yang soalan tu perlukan. Okay, macam yang ni, apa soalannya? Soalannya ada dua. Yang pertama dia nak luas lantai yang tidak ditutupi permaidani. Kemudian dia nak berapa bidang permaidani yang perlu dibeli. Sekiranya nilai Y sama dengan 2. So kita kenal pasti masalah dulu, apa yang soalan tu nak. Kemudian kita kena rancanglah apa kita kena buat. Okay, macam luas lantai yang tak tutup permaidani ni. So kita kena buat. Okay, kita kena cari luas ni dulu. Lepas tu cari luas ni dulu. Kemudian tengoklah dekat situ nilai-nilai yang diberi tu. Alert dengan nilai-nilai yang diberi tu. Kemudian barulah kita buat perkiraan. Okay. Dan paling penting sekali kena ingatlah konsep yang kita dah belajar tu. Kembangan, pemfaktoran. Okay. Jangan okay. Kena ingat yang tu. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Okay. Terima kasih. Kalau ada tak faham, boleh tanya dekat grup WhatsApp ataupun personal. Buat latihan, insyaAllah. Practice makes perfect. Okay. Kalau tak pandai, kalau buat latihan, usaha lagi, doa. Ini akan, satu hari nanti akan pandai buat. Okay. So, itu sahaja. Terima kasih.